A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. So, tahniah, terima kasih kepada semua ya. Jedang mula merespon Aida Zurin, orang pertama yang merespon. Zarir, Norizan Sulaiman, orang Singapura pun awal. Semalam dia nak pergi kerja ya. Terima kasih Norizan, terima kasih Puan Zainul pun awal, Kafizul awal, Rafidah Hassan awal ni dah top 10 ni. Yan Yayan, Asmaris Gita Smith pun, wow. Saidin Lamid ya. Orang mana? Orang KK tak salah ya. Zilfa Halila, Zaid Muhammad Rozi, lama tak nampak ya. Zaid Muhammad Rozi ni. Amir Hakim, Cak Kemang Musa, Asmarina Kak Cik pun lama tak nampak. Puan Zainon tadi, Salasiah Muradi, Muhammad Termizi, Princess tak sempat tadi. Princess siapa ni? Fazana ke apa ya? Tak sempat ya. Tak awak nampak tadi. Nani Tiriana, Salwati Uti, Normah Basar dah masuk. Misa, Suryati, Ajmal Junaidi dah masuk ya. Terima kasih. Mariam Limen, Ana Deryana. Macam-macam nama dia orang ni. Takeshi Kanishiro. Tu dia. Ain Selamat, Kak Syuk dah share. Terus share, like dan share guys. Tu hari ni hari Jumaat ya. So share, mudah-mudahan kita dapat pahala. Ya, share ya. Coach Amy dah ada, Coach Dr. Amy dah ada, Miza Ayat, Intan Saadia, Rifa Marjan dah masuk. Terima kasih. Ya, Zul Apple. Lama tak nampak Zul Apple ni. Ya. So Syamsiah, Abdul Samad, Mun Maisma, Asbani Manazuk, Sister Afsakula, Suwarti, ya. Rifa Marjan dah sebut, Cikgu Mukhtar Nordin, top 30 cikgu. Cikgu Mukhtar, Norma Basar, Syahirah Johar, Saidin Lamid dah sebut, Maimunah, Zainab Hassan, Alhamdulillah dah share, terima kasih. Apa ni Zainab ya. Tolong share. Intan Aziz, Datuk Seri Amin, Alhamdulillah ya. Cikgu Yunus, terima kasih cikgu. Nurni, Sabridas, Zainab Abdul Kadir, dia pun lama tak perasan kawan kita ni. Saimah, Hamita Astrita, Noraini Ismail, Naura Fatimah, Rifa Marjan, Intan Aziz, Khatijah Harun, Fauzia Ismail, Coach Amy dah sebut, Cikgu Kutut Molin pun dah ada. Okey, thank you cikgu. Okey, Siti Fatimah Abdul Wahab, Khatijah Harun, Jebon. Jebon kata dah share tu apa, dah share dah. Terima kasih dah share, terima kasih. Amita Asita dah share, terima kasih. 145 dah share. Wow, Jawada dah share, terima kasih. Reform Rajan ya. Coach Amy kata dance dekat subuh. Tahniah. Tabah pun ingat tadi. Maria Zul Apple. Ya, Rashidah Syamsuddin, Mun Maisma, Intan Sumaya, terima kasih. Siti Afsakula, Johar Joib, wow. Zainab Abdul Qadir, Syamsiati, Neni Hurif, wah ni semua kawan-kawan setia ni. Ina Zalina pun ada dah. Sumi Fita, Syamboli, ni jarang jumpa Syamboli ni ya. Ji Fadil, lama juga 2-3 hari tak nampak. Merais Ili, Suryati, Otih Aris, Otih Aris ya. Salwati dah sebut, Fadlina dah. Misa, Muhammad Syahmi Izam, Kasum Tambah, Fauzia Ismail, Musliha Musa. Ladybird Move On, pun drama tak nampak Ladybird Move On ya. Dia banyak motivasi kat Taubah. Musliha Musa, Intan, Eja Ramli, ya, Zailani Abdullah, Zahara Muhammad Nur. Wow, 200 orang dah share. Wow, belum sempat kita nak baca nama dah full ya. This is Friday. Ya, Saidul Ayam, Muhammad Zulkarnain, Wan Amira, Dek Yanti, Mun Maisman dah sebut, Nur Hayati, Khatijah Harun dah. Terima kasih dah share. Fatimah Allah. Suara tak jelas kata Fatimah. Udah. Ya. Bahasanya okey. Sekejap ya, betul apa hal. Ya, suara tak jelas pula. Ya. Orang lain cuba tengok. Adakah suara tak jelas ya? Sebab suara dah repair dah. Kartina Muhammad, Nita Azman, siapa lagi yang suara tak jelas, coba nanti tengok dia punya volume. Ya, Cikgu Kutut dah share pada 10 kawan-kawan. Terima kasih Kutut Molin ya. Terima kasih banyak-banyak. Jannatul Nisa, Intan, Ayu Yuko, Siti Salmia, Nur Rosita,
ya, Amika Nurzisyong, Jusmaini Sainuddin, ya. Siapa lagi yang tak apa jangan nampak, Miki Angler, Rama tak jumpa ni, Hasnul Linda, yang Kartina Muhammad, Daimah Jumaat, Cekna Lina, Litawa dah ada, Najah Adam dah ada. Slow je. Oh, suara cuba Tuan Abah tengok ya. Tuan Abah tengok, Tuan Abah ya, tengok ya. Volume ya, volume komputer ya. So tengok volume komputer, volume komputer apa ceritanya. Tengok cerita apa masalah volume. Tuan Abah tak nampak di sini. Tuan Abah selalu dah check tu memang ada masalah lah. Setting, bawa setting alright. So setting under, kejap ya. Tuan Abah dah quite familiar ya. Mana volumenya? Bluetooth, Windows setting, camera settings. Lain pula begini ya. So volume, kat volume nanti kejap ya. Kita buat tengok. Tak nampak masalahnya kat sini ya. Tak nampak masalahnya kat sini ya. Okey. Okey. Settings. Di mana silapnya? Sampai tak dengar suara Tok Abah ya. Okey. Soundnya Tok Abah jumpa dekat kejap je, tapi sebab dah tergesa-gesa ni tak jumpa ya. Jangan nevermind ya. Tengok siapa lagi yang suara terdengar. Apa nama? So Muhammad Ismail mana dia sampai tak cukup kuat. Oh betul lah, tak cukup kuat dia kata. Ya. So tengok volume Tok Abah tengok 100% kat sini ya. So masih tak dapat ya. Okey. Laptop volume low. Oh, Tok Abah mungkin tak dapat detect sekarang ya. So kalau macam itu Tok Abah kena pakai speaker lah ya. Kena pakai speaker untuk membantu, kalau tidak tak seronok lah ya. I use the speaker untuk okay, let me use the speaker kalau membantu untuk pagi ni sebelum Tok Abah detect. Dulu tu sebab Tok Abah tertekan volume, apa nama, ter-off-kan volume pada yang minimum, tu sebabnya you all tak dengar. So ni sekarang Tok Abah dah pakai speaker, cuba respon pada Tok Abah. Dah okey ke ataupun teruk mic ya, baring supit. So ada masalah tak? Cuba tolong respon pada Tok Abah. Tolong respon pada Tok Abah, suara okey. Syarifah Azlan kata suara okey. Ya. Tadi bila Tok Abah gelak, MC dia macam kuat je pula suara. Okey. So suara semakin perlahan. Oh dah. Ya. Masih suara tak dengar dan diceras. Ya, suara tak jelas kata Ani. Sekarang macam mana sekarang? Sekarang dah okey belum? So sekarang Tok Abah dah pakai mantap mic. Okey. Baik. Tok Abah sambung ya. Hari ini bahagian yang terakhir ya. Bahagian yang terakhir, bagaimana nak ceria dan bahagia all our time insya-Allah. Ya, please continue like and share. 208 orang dalam kelas ya. 337 share. So terima kasih Zariana Zainal, insya-Allah ya. Baik. Semalam Tok Abah berhenti kat poin nombor 51, iaitu dengari diri anda dan cakap positif pada diri. Listen to yourself. Semua orang ada dia punya intuition, gerak batin ataupun gut feeling. Atau utamanya orang perempuan memang powerful lah dia punya intuition ya.
Tapi laki-laki walaupun ada, tapi dia kadang-kadang sangat pakai logik, sangat pakai otak kiri, sampai dia punya gut feeling dia lupakan ataupun dia tidak hiraukan. Ini kadang-kadang membawa beberapa masalah. Bila dah selesai semua, Allah, aku dah rasa dulu, aku dah rasa aku patut buat gini. That mean dia tak dengar dia punya uh, gerak batin dia. Itu sebabnya Tok Abah kata poin nombor 51 semalam ialah dengari diri anda, gerak batin anda, your gut feeling, dan cakap yang positif. Aku boleh, insya-Allah. Aku mampu. Walaupun aku dah tua ni, boleh belajar benda baru, boleh ingat, boleh masih kuat ingatan. Itu yang Tok Abah selalu doa ya. Jadikan aku walaupun dah tua, kuat ingatan, masih boleh berfikir dengan lancar ya, sebab otak ini macam muscle, macam otot yang kena di-exercisekan, kena latih, kena digunakan. Bila kita exercisekan otak kita dengan berfikir, dengan cuba mencari jawapan, bertanya soalan-soalan yang positif kepada diri, maka otak kita sentiasa dirangsang, ada exercise, mental gymnastic dalam bahasa psikologinya ya, tapi dalam bahasa Latin lah. So dengari diri, dan Tok Abah sebut semalam kajian daripada Johnny Emberling, 50,000 kali kita berfikir ataupun bercakap kepada diri kita dalam sehari. Kajian beliau 50,000 times, lebih kurang begitu. Tetapi malangnya 80% pemikiran kita dalam bentuk yang negatif, in the negative mode. Yang sangat-sangat sedih ya. Suara Tok Abah jelas, kata Lady Bird move on, terima kasih. Sekarang jelas ya. So orang di JB kata suara jelas tapi masih perlahan, kata Zainah. Oh, sekarang dah okey ya. Okay, so insyaAllah lah ya. So please like dan share. Ramai yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Cakap positif diri. Okay, suara jelas tapi masih slow, kata Ina Zalina. Okay, nanti saya Tok Abah akan repair, tapi kalau boleh dengar, not too bad for the time being ya. Nanti Tok Abah tengok balik kokot terreduce dia punya volume, sebab minggu lepas suara tak jelas sebab Tok Abah tak tahu macam mana dia terreduce ke 5% volume. Tok Abah naikkan ke 100%. So 2-3 hari lepas sangat bagus. Ni mungkin terusik balik setting. Adalah cucu-cucu main kat sini, biasalah kan. Kalau ada masalah, salahkan cucu. Aduh, nak salahkan Tok Mak tak berani sebab dia tak kacau. Ya, dia tak kacau kita punya. No. Baik, so tu semalam ya. So hari ni 52. Tip nombor 52. Oh, sebelum tu. Lupa ya. Kita punya program hari ni dibawakan oleh webinar Tok Abah. Bukan webinar, seminar. Pada 21 bulan 6 ya. Psikologi di tempat kerja. Itu kita punya penaja program kita pagi ni. Seminar pada 21 bulan 6. In class, Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Syaiful, Syaiful Bahri Osman, membicarakan tentang psikologi di tempat kerja. Topik yang menarik, isu yang menarik, dan kita akan bintangkan beberapa kes yang sangat praktikal, relevan dan membantu bagaimana nak memahami diri, memahami orang lain, memahami the opposite gender. Ya, orang perempuan memahami lelaki dalam konteks kerjaya, ya, orang lelaki memahami perempuan, apa kegemaran, kesukaan, kebencian, ya, dan sebagainya. Dan of course, konten ini walaupun kita sesuaikan untuk di tempat kerja, sangat relevan dalam masyarakat, dalam NGO, dalam berjemaah, dalam keluarga, insya-Allah. Sebab everything begins at home. Ya, so malam besok Tok Abah akan bercakap di surau Khalid Awalid ya, di pejabat polis Shah Alam ya, IKS IPS whatever lah ya. Ya, so ibu pejabat polis di Shah Alam. Topiknya tentang kejiranan. Muafakat membawa barakah. Kuat muafakat maka bertambah barakah. So itu sebabnya. Dan Tok Abah punya poin yang terakhir yang Tok Abah dapat ilham malam tadi ialah kejiranan bermula di rumah. Kita nak berbaik dengan jiran, kena start kat rumah dulu. Kat rumah pun berantakan aja, takkan mudah nak berbaik dengan jiran. Itu macam hipokrit. Sama juga bila Tok Abah bercakap pada orang-orang nak buat umrah dan haji. Tok Abah kata apa? Ibadah umrah bermula di rumah. Orang pun pandang, tak pernah belajar dari ustaz-ustaz pun, mana ada.
belanja umrah bermelekat rumah. Niat pun ke tempat dia punya buat niat apa tempat apa ni ke Kak Mikat. Kak Mikat. Niat pun Kak Mikat. Mana pula umrah bermula kat rumah. Tapi maksud tu Abah, kalau kat rumah pun awak tak jaga solat, ya, kat Mekah Madinah baru nak start solat, bahaya tu. Tak kena. Ya, kalau kat rumah pun tak buat apa yang patut, ya. Tapi kat Mekah Madinah nak terus transform, payah tu. So umrah ataupun haji bermula di rumah. Kejiranan bermula di rumah. So hari ni, kita pun kena start everything di rumah lah, ya. Okay. So tu sebabnya isu yang Tok Abah akan bincangkan pada seminar pada 21/6 psikologi tempat kerja relevan walaupun untuk situasi di rumah. Alhamdulillah, dan seronok, ya. Tok Abah tengok balik nota malam tadi, wow, ya, cantik, ya. Bagaimana nak mengenal diri, mengenal orang lain, kesukaan dan kebencian orang lelaki, orang perempuan, bagaimana nak berinteraksi dengan mereka, how to nasihat, how to interject, how to pujuk, semua ni berbeza, ya. Bagaimana nak berinteraksi kepada mereka pun dalam kumpulan, dalam masyarakat berbeza. Dahsyatnya. Ya, sebenarnya skop mata orang perempuan berbeza. Tebal kulit laki-laki perempuan berbeza. Do you know that? Tok Bah pun belajar ni dah 30 tahun lepas, tapi bila kena study balik, lupa, ya. Kulit orang laki-laki 10 kali ganda lebih tebal daripada kulit orang perempuan. Kulit muka tebal macam ya. So sebenarnya orang laki-laki dia kurang pemalulah berbanding orang perempuan. Dan untuk umur yang sebaya, orang perempuan lebih mudah kedut kalau tak jaga wajahnya, kulit, berbanding laki-laki. Sebab kulit perempuan 1/10 ketebalan kulit laki-laki. Itu sebabnya perangai pun berbeza, sensitivity berbeza. Ya. Kalau kita puji ataupun orang perempuan cepat merah muka, orang lelaki pun merah muka juga, tapi sebab dia tebal kulitnya, jadi tak nampak sangat. Contoh, skop mata berbeza, wiring otak berbeza, ya. Jadi banyak sangat berbeza. Maka kalau tak faham, maka susah nak berinteraksi dan berkomunikasi, juga untuk bekerjasama. Itu pada 21 bulan Jun. Dan Tok Abah pun excited sangat, ya. Sebab semalam baru 500 lebih, ya, 540 ke berapa yang masuk Telegram channel waiting list webinar mental perkasa. So pagi tadi Tok Abah check 654, increase about 100 people lah since yesterday. I was shocked. Today is Friday, ya. Mungkin ramai juga kawan-kawan baru yang baru join pagi ni. Yang belum join Tok Abah punya Telegram channel, ada link semua ada kat atas, ya. Telegram channel Tok Abah waiting list untuk program mental perkasa yang kita akan kendalikan pada 18 hari bulan Jun. Tapi tak boleh daftar lagi, waiting list dulu. Mendaftar pada 11 hari bulan. Hari ni 10 nya. Esok lah, ya. Esok pun mendaftar pada waktu yang tertentu saja. Untuk dapatkan dia punya special. Ini semua anak buah Tok Abah yang buat kerja ni. Tok Abah jadi jurucakap aja. Mereka yang mengendalikannya. Ini untuk to be fair to everybody, yang concern, yang cakna. So kita beri special untuk mereka yang masuk waiting list, yang dapat join pada waktu yang tertentu. So set the time. Tak salah Tok Abah, esok start pukul 10 kot. 10 ke 11 pagi. Selama lebih kurang 3-4 jam. Kalau mendaftar dapat kau punya diskaun, ya. So ajak seramai kawan. Dan untuk mereka yang belum lagi masuk Telegram channel Tok Abah, ya, dengan title dia ialah waiting list webinar mental perkasa, dan Tok Abah akan kendalikan 10 program berkaitan dengan mental perkasa dalam tahun ini, insya-Allah. Banyak kebaikan, banyak tips yang dapat, ya, dalam Telegram channel. So please do so, ya. Beritahu kawan-kawan siapa ramai, ya, sahabat-sahabat WhatsApp group untuk join, ya, masuk waiting list Telegram channel webinar mental perkasa. Dan program kita, jangan lupa, ya, Tok Abah akan buat satu program tentang integriti, memperkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan ataupun suatu alternatif, ya, tetapi dia kemestian, bukan pilihan, pada 28 Jun. Itu sangat penting. Dan Tok Abah galakkan, ya, bos-bos antar staf awak, kita mungkin tak mampu, Tok Abah tak mampu nak buat secara customize untuk semua agensi yang mohon, sebab banyak sangat yang minta, tak larat, ya, orang tu ni untuk mengendalikan semua. Tapi kalau secara webinar, why not join, ya, as many as possible, so that kita dapat membantu. Sebab
masalah integriti sangat-sangat tercabar sekarang ini. Ya, sampai imej negara kita pun tercemar. Tok Sabah sangat rasa sedih dan terpanggil untuk buat program ni supaya kita dapat do something about it. Bukan komplain, bukan cakap, bukan mengeluh, ya, tetapi bertindak, do something. Dan untuk tidak kita stres, buat apa yang mampu kita buat. Ya, don't focus, jangan sibuk fikir benda-benda yang kita tak mampu buat. Itu biarlah orang lain buat ataupun Allah yang selesaikan, tetapi kita buat apa yang kita masih mampu buat. Focus on things within your control which you can still do something about it. Jangan sibuk fikir benda yang agak-agak bila ya nak pilihan raya PRU 15. Itu bukan hal awak. Itu bukan you tak boleh buat apa-apa pun. Jangan sibuk fikir sampai pening kepala, ya. Just fokus pada perkara-perkara yang kita mampu buat, ya. What you can still do within your control, tapi masih belum buat. Paling kurang doakan Malaysia, doakan negara, doakan jiran, doakan di samping doakan keluarga, ya. Itu yang Tok Abang nak sebut, ya, mula-mula ni. So, poin 52. Untuk kita katakan tu lebih ceria dan gembira. Ni Tok Abang buat masa muda-muda dulu. Sekarang dah tua-tua ni lebih mudah bertindak dengan lebih ceria. Jadi Tok Abang tak buat benda ni, iaitu beri hadiah kepada diri sendiri. Beri hadiah kepada diri sendiri. Dulu Tok Abang kan setiap kali bagi travel outstation ke, ya, buat kerja yang rasa puas hati, Tok Abang akan bagi hadiah. Ya, beli buku, beli pen, beli something for myself. Biasanya buku lah. Ya, mana-mana airport yang Tok Abang singgah, kalau ada kedai buku, itu yang Tok Abang akan tumpu, dan Tok Abang akan hadiahkan diri Tok Abang 1, 2, 3 buku. Dapat buku yang kedai, bila kita pergi tempat yang Tok Abang punya favorite section, kebanyakan buku yang ada semua Tok Abang dah ada, jadi Tok Abang tak dapat belilah. Tapi kalau pergi kat Singapore airport, Tok Abang excited, seronok sebab banyak buku baru yang Tok Abang belum ada dalam koleksi Tok Abang. Dan kita ada duit Singapore pula. So kita pun gunakanlah, ya. Excited, seronok. Kadang-kadang Tok Abang punya hadiah apa? Refill untuk pen. Kadang refill untuk pen ni pun kadang pen yang yang dapat hadiah pun Mont Blanc tu dia punya refill pun 20-30 ringgit dia punya refill, tapi susah nak dapat. Kalau ada pun mahal. So Tok Abang beli kat airport, hadiah. Tok Abang beli 2-3 kadang-kadang sebagai hadiah kepada diri sendiri. So Tok Abang duk kenang daripada semalam, apa hadiah yang Tok Abang beli untuk diri Tok Abang, ya, dah lama tak buat, ya. Tapi untuk hari raya yang lepas, Tok Abang hadiahkan sepasang baju baru, ya, untuk diri Tok Abang, ya. Itu pun sebab ada wedding. Dia ada colour yang special, iaitu purple colour. Dan Tok Abang punya nasib, ya, Tok Abang buat dengan anak-anak, mereka yang bayarkan. Nasib Tok Abang kan, mereka bayarkan Tok Abang punya baju. Hadiah tu Tok Abang nak bagi hadiah pada diri, tapi dah orang bayarkan. Tok Abang kata alhamdulillah. Dulu kita yang sibuk bayarkan baju ke apa ke, kasut pun kita belikan untuk anak-anak, walaupun mereka dah bekerja. Dah bekerja pun Tok Abang belikan kasut. Sebab dia nak beli kasut basketball 600, 700. Gaji mereka baru 2,000. Jadi tak mampu. Boleh belanja tak, dah kerja. Kita tahu okeylah, kita pun kerja kuat untuk anak-anak, ya. Tetapi sekarang bukanlah payback time, tapi mereka yang belanja Tok Abang. Malam tadi anak nombor 2 keluar, dia ingin makan durian, dia bawanya satu tupperware untuk Tok Abang dengan Tok Mak durian. Dia bukan musyangking dia kata, tapi durian adalah, tak salah IOI kot, ya. Rasanya walaupun dia kata durian kampung, tapi Tok Abang makan. Tok Abang ni orang pertanian, kenal lah sikit-sikit, ya. Dapatlah rasa durian. Memang dah berbulan-bulan tak makan durian pun. Tok Abang memang suka durian, tapi ialah kalau ada alhamdulillah. So rupanya dapat hadiah lah tadi, hadiah durian, ya. So kata give present to yourself. Nak tunggu orang lain bagi hadiah lewat, lambat. So baik kita beri hadiah pada diri kita, untuk merangsang diri kita, untuk seronokkan diri. Buy a present for yourself. So Tok Abang dah lama tak buat lah. Tapi sebab tak perlu. Banyak sangat hadiah-hadiah yang Allah berikan dah, ya. Tengok muka cucu pun dah happy, ya, keluarga sihat. Tengok Tok Mak sihat, apakah dia mood bagus semua. Dan melayan kita lebih daripada pramugari layan. Allah, walaupun dah macam pramugaru, ya, pramugaru pula, ya. So dia punya layan, ya Allah, kadang sesak nafas kita, punyalah
apa nama, ekstra dengan caring dia, ya. So, beri hadiah kepada diri, ini akan merangsang kita punya mood, kita punya kesukaan. Jangan tunggu orang bagi hadiah. Birthday, orang lupa, tak mengapalah, kita beri hadiah untuk diri kita. What's the problem? Kadang-kadang kecil hati muncul. Kenapa? Orang tak berikan hadiah pun. Awak bukan umur 12 tahun, guys. Dah 42, dah 52, dah 62, dah 71. Sibuk nak dapat hadiah, tak dapat hadiah. Orang lupa je, kecil hati. No time lah. Buang masa. Buang masa. Yeah, ingat. Always look forward. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is present. Present mean hadiah. The present. Today is a gift. Hari ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bernyawa, ya, kita masih beriman, kita masih boleh menyumbang, kita boleh membuat sesuatu kebaikan. Ingat, orang akan happy. Tu Abah dah ulang banyak kali ni. Kita akan happy bila ada someone to love, something to do, something to look forward. That will make us excited, seronok. Today is Friday. Tu Abah looking forward. Kat rumah ada 3 orang cucu. Satu dah besar, dua lagi yang kecil. Darin umur 3 tahun lebih sikit, ya. Dan si Danny 2 tahun. Itu yang seronok sangat malam tadi, bergurau dengan mereka sampai pukul 9.30 malam. Lepas tu mereka dah nak tidur. Ini pun satu something to look forward, excited. Petang nanti kalau panjang umur, tak akan jumpa 2 orang lagi cucu, Asia dengan Aizen. Mereka duduk di rumah besan Tok Abah. So weekend mereka akan balik ke rumah Tok Abah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad malam mereka balik. Weekend sebab anak Aisyah dah sekolah kan. Dah darjah 1. Excited, ya. Yeah? Something to look forward. Jadi kita sentiasa charge up, ya, yeah? Recharge ourselves. Someone to love, ya, yeah? Something to do. Tok Abah banyak nak buat, ya, yeah? Kan pukul 9 lebih kan. Tok Abah kena pukul 8.30 dah pergi pejabat sebab hari ni ada webinar dengan Palace Butchers. Palace Butchers, ya. Tukang daging, pakar daging, ya. Pakar daging. Butcher ni pakar daging lah. Pakar daging istana, Palace Butchers, ya. Siapa Palace Butchers? Itu yang menjalankan restoran McNate. Ada 14-15 cawangan seluruh negara. So Tok Abah akan bercakap pada warga Palace Butchers McNate ni. Pada pukul hari ni dia patut pukul 9. Dia minta lewat 9.30 sampai pukul 11. Yeah. So no problem sebab hari ni hari Jumaat, ample time untuk pergi solat Jumaat. So Tok Abah excited nak jumpa mereka. Ni jumpa mereka kali ketiga. Ya, kali pertama dah kan 1 jam setengah, ya, 2 jam lah. Ya, lepas tu kali kedua, ni kali ketiga. Hari ni bagaimana nak berubah jadi orang baru. Topik hari ni. Bagaimana nak berubah jadi orang baru. So something to look forward, ya, something to do. Tok Abah excited. Malam tadi check balik dan dapat 1-2 tip baru yang Tok Abah nak share. Ya, contoh tip yang Tok Abah dapat malam tadi. Orang yang berjaya, dia kata, ikut kajian yang Tok Abah baca malam tadi, successful people also have mental health issue. Orang yang berjaya pun ada masalah stres, ada anxiety, ada kemurungan. Orang yang hebat pun ada tu. Satu. Yang keduanya, orang yang hebat pun ada perangai-perangai yang tak elok, ada bad habits. Yang ketiganya, orang yang hebat ni pun ada banyak benda yang dia tak tahu, gaps in their knowledge. Ya, nombor 4, ya. Orang yang hebat ni pun ada self doubt, ada tak yakin pada diri dari masa ke masa. Lepas tu, orang yang hebat ni pun ada procrastinate, bertangguh-tangguh. Lepas tu, nombor 6, orang yang hebat ni pun ada insecurities, ya, ada tak rasa selamat, ada imperfect routine, ada rutin-rutin yang tak berapa cantik. Itu jadi maksudnya orang yang hebat ni pun macam orang biasa, ada kelemahan-kelemahan. Tapi bezanya, ya, mereka menganggap semua kelemahan ini sebagai satu benda biasa dan mereka tahu cara untuk menangani. Dia ada coping skill. Dia tahu bagaimana nak menanganinya. Dia stres, tapi dia tahu bagaimana nak mengurangkan stres. Dia ada kemurungan, ada depression. Dia tahu bagaimana nak mengatasinya. Itu bezanya orang yang berjaya dengan orang yang kurang berjaya. Ya, itu sebabnya kita kena ingat dari masa ke masa, ya. Itu banyak yang Tok Abah dapat benda baru. Apalagi yang Tok Abah dapat semalam, ya. Tok Abah dapat benda baru. Sebelum tidur kita kena
Orang yang hebat, orang yang positif, they move on. They don't waste time feeling sorry for themselves. Ya, ini tu panggil bila Tok Abah tengok Lady Bird move on tadi, Tok Abah kata ini lama tak nampak Lady Bird move on, sebab Lady Bird move on akan selalu cakap, ya, akan bagi share dengan kita, move on, move on, move on. Ya, orang yang hebat, orang yang berjaya, orang yang positif, orang yang ceria, ya, they don't waste time feeling sorry for themselves. Dia tak ada mengeluh, ya, apa ni, sibuk nyanyi lagu. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Itu lagu sahajalah, lagu filem, ya. Dia boleh mengenang diri, mengasip, ya, diriku yang malang, ya Allah. Padahal berapa banyak kebaikan, kehebatan, kecemerlangan yang Tuhan telah beri, tapi dia menyanyi, beginilah nasib diriku yang malang. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat yang mana satu yang ingin kamu dustakan, yang diulang berpuluh kali, ya, dalam surah Ar-Rahman, ya. Contohnya, ya. Okey. So itu yang Tok Abah seronok, ya, bila tiap-tiap malam dapat tip baru, ya. Okey. Orang yang hebat ni pun they embrace change, ya, they welcome challenges. Orang yang hebat cemerlang ni orang yang suka berubah. Nabi dah sebut. Nabi dah sebut mafhumnya orang yang berjaya beruntung, orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. They like changes, they embrace change. They must insist on changing every day. Itu sebabnya Tok Abah malam tadi pun berdoa, ya Allah, kalau aku masih hidup pagi ini, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Beri ilham untuk berubah. Itulah, ada tip baru, dah berubah lah tu. So ada benda yang kita nak share. Nota pun dah berubah untuk perbincangan dengan Palace Butchers punya staff, Magnate punya staff, daripada bos sampailah ke penama mereka yang menjaga restoran, ya. Allahumma salli ala. Mereka bercadang nak buka 2, 3, 4 lagi, ya, pada tahun ini. So sekarang dah ada 14, 15, mungkin sampai ke 20 kot hujung tahun. Tapi tak pada sebut, bila semua staff doakan company, doakan bos, doakan kawan-kawan sekerja, dan doakan pelanggan. Ramai orang lupa doakan pelanggan. Ramai pekerja, ramai bos, ramai CEO terlupa doakan pelanggan, ya. So Tok Abah nak pesan, doakan pelanggan, ya. The customers pay your salary. Untuk mereka yang kerja swasta, yang kerja sendirian, yang kerja dengan kerajaan, ialah rakyatlah yang bayar gaji mereka, ya. Baik. So itu yang Tok Abah nak share sikit lah, ya. Beri hadiah pada diri. Itu poin nombor 52. Lepas tu so satu lagi tip, sebelum kita ya. So hargai pengalaman yang lalu dan belajar dari pengalaman orang lain. Always appreciate, ya, and value your past experiences. Pengajaran, ya, yang terbaik dalam diri ialah pengalaman hidup. Guru yang terbaik untuk hidup kita ialah pengalaman kita sendiri. Tetapi ingat, adik-adik, anak-anak Tok Abah, ya, kena ingat, kalau kita nak mengalami sendiri sebelum kita dapat belajar sesuatu, kita kena hidup 1000 tahun baru dapat pengalaman yang sewajarnya untuk bertindak dengan cemerlang. How can you live 1000 years? Yalah, kalau nak belajar dari pengalaman sendiri, you kena hidup 1000 tahun lah untuk dapat apa yang you nak belajar. Nasib baiklah kita ni orang yang bijaksana, bukan sombong, bukannya perasan. Orang yang pandai belajar daripada pengalaman sendiri. Orang yang bijaksana belajar daripada pengalaman orang lain. So kita tengok orang lain ada pengalaman, kita baca, kita dengar, kita tanya, kita lihat, maka kita take cue from that, kita belajar, dan kita tak perlu mengalami. Don't reinvent the wheel. Benda tu dah jelas, dah nyata. Ikut langkah tu akan berjaya. Yang kita sibuk nak mengalami sendiri, buat apa? Orang lain dah banyak pengalaman, dah buat dah dan berjaya, kita ikut saja. InsyaAllah kita pun akan berjaya, ya, kalau caranya betul, niatnya betul, doanya betul, ya. So sentiasa menghargai pengalaman kita yang lalu, ya. Tidak ada pengalaman yang buruk, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Bukan tak ada pengalaman buruk, ada pengalaman yang pahit, tetapi tidak ada pengalaman yang sia-sia. Sebab pasti ada hikmah dalam setiap kejadian. Itu sebabnya salah satu zikir untuk tenangkan jiwa walaupun apa cabaran kita hadapi ialah yang Tok Abah pernah share dengan you all. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji kepada Tuhan, pada Allah, yang atas setiap kejadian.
Apa pun berlaku, Tuhan tak beri apa yang kita minta. Tuhan beri apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita. Jadi nampak macam tak elok. Aku minta lain, dapat lain pula. Tapi Tuhan tahu what is good for you. Sebab Tuhan tak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi dirinya. God is never cruel to the servant. But we as the servant, oftentimes we sabotage ourselves. Cuba tengok diri anda, Tok Abah tengok diri Tok Abah. Apakah perkara yang kita lakukan yang mensabotage diri kita sendiri. Kita menyusahkan diri kita. Kita menzalimi diri kita. So, poin yang Tok Abah kecil tadi, hargai pengalaman yang lalu dan belajar dan timba pengalaman dari orang lain. Dan orang bijaksana, orang lain terantuk, kita tengadah. Wow. Kalau kita terantuk, kita tengadah, bagus. Learn from your own mistake, your own experience. Terantuk terus tengadah. Aha, bagus. Tapi lebih hebat, orang lain terantuk, awak tengadah. Orang lain accident, awak insaf. Orang lain dapat petaka, awak yang dapat, kata orang tu, ilmu dan pengalaman dan juga move on dan belajar sesuatu. Ambil iktibar. Wow. Are we doing that? Ingat, negara jiran kat Nusantara makin hebat dengan dia punya perkembangan, dengan makin membentras rasuah, membentras kekurangan Indonesia. Dia punya development dengan berbilun-bilun. Penambah pendapatan tambahan sebab mereka committed, mereka betulkan benda yang tak betul, mereka lebih berintegriti. Itu sebabnya pada 28 hari bulan Jun, Tok Abah terpanggil untuk buat program online webinar, membina, memperkasa integriti dalam organisasi anda. 28 bulan Jun, sempena bulan integriti bulan Jun. Tok Abah terpanggil untuk buat program integriti sebab tiap-tiap tahun ramai sangat yang mohon untuk bercakap tentang isu integriti. Jadi Tok Abah pun kali ini nak buat secara webinar, dan Tok Abah telah upgrade nota dan catatan dan pengalaman kes-kes yang insya-Allah membantu. Bagaimana yang pentingnya ialah Tok Abah akan share 41 tips bagaimana nak memperkasa integriti. Tak, itu kesihatan mental, confused. 25 tips untuk memperkasa integriti dalam organisasi. The focus of control, the locus of control of integrity is not the rules and regulation, tapi hati kita, diri kita, minda kita. Kalau kita berintegriti sebab ikut undang-undang, ikut peraturan, okey. Tapi itu tak hebat. Itu bukan integriti yang sebenar. Kenapa kau buat ni? Bos suruh. Kenapa kau buat ni? Dah peraturan. Dah job spec. Berbanding dengan, kenapa kau buat ni? Ini tanggungjawab saya. Saya kena buat sebab it is my job. Saya nak dapat keberkatan. Saya nak dapat rezeki yang halal. That's integrity. Integrity ialah buat yang terbaik, buat benda baik dengan cara terbaik. Bila orang tak tengok. Bukan walau orang tak tengok. Bila orang tak tengok. Walaupun orang tak tengok, dia buat benda baik dengan cara terbaik all the time. Walaupun orang tak tahu. Dan dia buat, dia kalau boleh, biar orang tidak tahu. Dia tak nak orang puji-puji. Itu orang yang berintegriti. Because kalau kita kerja ikut peraturan, kita akan jadi pekerja yang mahir, kata anak Tok Abah. Bila kita bekerja untuk dapat kepuasan hati, kita punya self dignity, kita akan jadi legend, legenda. Itu dia. So, okey, ingat ya, Tok Abah lupa tadi, program kita juga pagi ni dibawakan oleh Kodi C Plus ni. Tok Abah Tok Abah makan pagi sebiji, petang sebiji. Ini bagus untuk orang yang 3 series, 4 series ke atas ni, yang sengal sana, sengal sini, sakit ini. So Tok Abah mula sebab Cordyceps ni herba yang banyak mengandungi antioksida yang dapat membantu repair lah satu badan dengan izin Allah. Tambah pula dengan vitamin C plus yang ketenangan fikiran dan jadi membentuk immune system yang kuat, dan mencantikkan kulit, vitamin C kan. Tapi yang ramai orang terlupa, vitamin C tenangkan fikiran. Itu sebabnya monyet yang banyak makan buah-buahan tenang. Monyet tenang. Jadi kalau nak tenang macam monyet, ambil Cordyceps plus. Tak adalah. Janganlah lawyer buruk. Okay, so Cordyceps plus is good. Tok Abah masa kena COVID, memang simptom dia teruk, dengan seselema, batuk, sakit. Masa batuk macam nak pecah dada.
Itu patut, wah ini serius punya COVID ni. Tok Abah tak pernah kena COVID sepanjang hayat. So teruk. Ya, hari pertama, hari kedua batuk, ya Allah macam nak pecah dada. Tapi sebab anak Tok Abah Tok Abah insisted, Tok Abah ambil pagi satu. Dan selepas hari ketiga dah kurang, keempat dah batuk dah okey, hari kelima keenam dah simptom habis. Hari ketujuh ke-8 tengok check RTK clear. Lepas tu Tok Abah kata, wow, dia punya long COVID tak ada. Alhamdulillah ya. Rasa tak letih ya. Apa batuk sikit lah ya, sesama tak ada, sengal-sengal tak ada, sesak nafas tak ada, selera okey, bau tak ada masalah ya. Dan yang penting maintain handsome. Itu penting. Ya, okey. So itu kondisi plus. So nak dapatkan link ada kat atas tu. Link ada kat atas. Alright? Okey, tu satu perkara yang Tok Abah lupa nak cakap tadi. Of course kita punya program kita. Alright, okey. Okey, so dan of course tolong ya masuk. Pagi tadi Tok Abah check ada 650 lebih dan masuk Telegram channel Tok Abah. Telegram waiting list untuk mental perkasa. So Tok Abah tengok ya, mental perkasa ni ya mulai esok. Mulai esok ya, pada waktu yang tertentu tengok Tok Abah ada bubuh information kat Telegram channel tu. Tak salah Tok Abah pukul 10 ke? 10 ke pukul 11 besok ya? 10. Start pukul 10 boleh register besok. Besok saja. Ya besok ya, untuk dapatkan dia punya kau punya diskaun, iaitu RM49. Ini Tok Abah dapat information untuk 400 slot saja. 400 pertama saja akan dapat RM49. Lepas tu dah naik 69. Lepas tu slot yang terhad pula sampai RM99. Last minute dapat kena bayar RM299. Mahalnya. Tetapi kalau awak masuk Telegram channel dan register ya, you akan dapat satu shocking punya diskaun. Tok Abah akan buat 10 program tau. 10 program dalam tahun ni insya-Allah tentang mental health ni. Sebab Tok Abah dah banyak sangat mengkaji, bercakap, bincang, masuk NGO. Tok Abah masuk NGO. Bagaimana nak membantu mereka yang ada masalah tekanan mental. Ya, rupanya tahun lepas saja ada 1.5 juta orang dewasa yang ada masalah mental health ya, problem yang serius lah ya. 1.5 juta orang Malaysia. Remaja-remaja pun umur 14 hingga 16 pun, ya Allah. Ya, tahu tak tahun lepas 2 orang bunuh diri ya setiap hari sebab masalah mental, tekanan mental. Two cases of suicide tahun lepas. Tahun 2020 1 orang 1 hari. Tahun lepas 2 orang. Janganlah bertambah. Itu sebabnya kita sibuk sekarang ni. Semua pihak ya akan cakap tentang how to strengthen your mental health ya, mental perkasa. That's why Tok Abah terpanggil buat webinar khas ya. Kita Telegram channel pun kita buat waiting list mental perkasa. Tolong register. Masuk, ajak sampai orang. Ya, Tok Abah tengok pagi tadi 654. Mudah-mudahan at the end of this program 700 orang dah masuk. Dan mereka yang masuk dalam waiting list tu, bila besok ada dia punya iklan pukul 10 pagi, awak register, the first 400 dapat that special. Ini Tok Abah nak bagi tahu, jangan terlepaskan, menyesal ya. So bagi tahu sahabat-sahabat, kawan-kawan, anak saudara, jiran, tetangga, WhatsApp group ya, please join Tok Abah punya Telegram channel khas untuk program mental perkasa. Dan insya-Allah kalau panjang umur, tahun ni Tok Abah dah plan dengan anak-anak Tok Abah 10 program. Tok Abah akan kendalikan dan dengan e-book sekali. Bayar ciput aja, tapi dapat 3 jam punya webinar, dapat e-book yang nilai e-book pun RM99. Tok Abah dah buat cantik e-book yang masya-Allah, dia punya content ya memang mahal lah, tapi semua percuma. Semua percuma kalau itulah register awal lah. Make sure you all in the Telegram channel ya, waiting list ya. Register kat situ dulu. Join dulu Telegram channel waiting list mental perkasa, webinar mental perkasa. I'm excited, mudah-mudahan panjang umur, sihat untuk kendalikan semua program tu. Alright. Dan satu lagi lah sebelum Tok Abah terlupa, to be fair ya, to be everybody, ramai orang yang bertanya ni, tapi inilah stok kejap-kejap habis. Semalam Tok Abah buat recording sikit, kata sahabat-sahabat yang anak-anak buah yang jaga katanya, ni stok cepat habis Tok Abah. Cepat habis ya. Kalau kadang terpaksa waiting list untuk dapatkan ya Excel Plus perasa coklat ni. Ini untuk anak-anak umur
2 tahun ke atas ya. Dia ada vitamin C untuk immunity, ada susu awal lembu kolesterol, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada lotus seed, biji teratai. Biji teratai ada aura ketenangan. Jadi anak-anak yang makan ni akan tenang, akan fokus, akan bertenaga, sonok belajar, lama belajar. Kesannya pandailah in the long run. Dan yang paling penting bukan itu saja. Bila mak bapa mula memberikan anak-anak mereka extra plus perasa coklat ni, ya, mereka akan berubah. Haramkan fikiran negatif, haramkan cakap negatif, bawa rezeki yang berkat, harmoni rumah tangga, bagi masa untuk anak-anak. Doakan kepada anak-anak Fatihah ayat kursi alam nasrah. Pesan anak untuk menghadap kiblat waktu belajar. Wow, perubahan yang komprehensif dalam rumah tangga ni sebagai pencetusnya. Dan dia punya maskot pun Didi and Friends plus Tok Abah. Didi and Friends plus Tok Abah. Tok Abah pun jadi maskot kepada benda ni. Semua ni ada kat link kat atas tu, tapi dia ni memang cepat habis. Stok datang habis. Stok datang habis sebab orang dah tahu dia punya manfaat. Alhamdulillah, ya. Okay. Alright. Okay. So Tok Abah nak wrap up. Tok Abah kena pergi ke pejabat awal ya. So satu lagi ada perkara untuk Tok Abah nak wrap up ya. Ini pun benda yang simple. Tok Abah ujung-ujung ni ada masa lah ya. So don't lupa your beauty sleep, your power sleep, power nap, your Qailullah. Qailullah ialah satu amalan yang simple, tidur sebentar waktu siang. Ya, kalau ikut sunnah ialah sebelum zuhur. Ya, kalau adik Tok Abah baca dalam apa nama kitab tu kata lepas zuhur boleh, sebelum zuhur, tapi sebentar. Nabi akan Qailullah, beauty sleep ataupun power nap sekitar 10 hingga 15 minit waktu siang. Biasanya sebelum zuhur. Ya, tapi can be done anytime during the day. Ya, lepas zuhur pun okey, tapi 10-15 minit. So tidur sebentar waktu tengah hari ini akan buat petang akan bertenaga, malam bertenaga, mudah nak bangun tahajud dan banyak rentetan kepositifan yang berlaku. Yang penting awak ceria. Ya, dan ikut kajian orang yang telah mengamalkan, tak ada kedut, umur 70 tak kedut. Tok Abah sebab masa muda tak ada peluang nak Qailullah, maka memang banyak kedut, banyak lain. Tapi orang yang dapat Qailullah sejak umur 20, 30, 40, umur 80 pun tak ada kedut. Dahsyat. Dahsyat. Tok Abah jumpa dah orang macam ni. Tak ada kedut, umur 80 tak ada kedut. Allah punya kuasa. Ya, amalannya Qailullah, ya. Dan of course solat tak tinggal, solat taubat setiap malam, ya. Sentiasa berwuduk. Makeup yang terbaik untuk orang yang beriman ialah makeup, ialah wuduk. Air wuduk itu menyebabkan wajah sentiasa bercahaya, ada nur, ada karisma. So ni tip yang terakhir lah ya. Tok Abah nak wrap up ya. Sebab ialah ini pun hari Jumaat dan ini hari ini siri yang ke-17. Lepas tu mulai esok kalau panjang umur, Tok Abah akan cakap topik baru. Mungkin topik tentang kejiranan. Sebab Tok Abah buat nota panjang lebar untuk bagi ceramah maghrib di surau Khalid bin Walid IPK. Ibu pejabat polis ya, IPK Shah Alam malam esok. So Tok Abah mungkin nak kongsi dengan anda. Tok Abah banyak dapat tips bagaimana nak memperkasa kejiranan, because this is our life ya. Sebab kalau kita berbuat baik dengan jiran, maka kita yang untung. Kalau kita buat tak kisah kepada jiran, kita yang rugi. So what to do? Why we have problem with our jiran? How to improve? Ni mungkin Tok Abah akan kongsi mulai esok ya. Tengoklah ya, kalau itu pun ataupun topik lain yang berkaitan. Tapi yang penting memberi manfaat. So all the best guys. Happy birthday, happy anniversary. Hari ini hari Jumaat, jangan lupa surah Al-Kahfi ya. Cukur mana yang patut, smart-smart untuk pergi untuk laki-laki sembahyang Jumaat ya. Dan buat yang terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So salam hormat, salam sayang, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada keluarga masing-masing. Dan buatlah apa-apa pun dengan redha Allah. Jangan buat apa yang Allah benci walau semua orang suka. Buat apa yang Tuhan suka walaupun semua orang benci. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.